Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa afdalus salati wa atamut taslim ala sayyidina Muhammadin asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli wa saddid lisani wahdi qalbi bihaqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma alhimna bil ilm wa zayyinna bil hilm wa akrimna bit taqwa wa jammilna bil afiyah. Allahumma akhrijna min dhulumatil wahm وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وحسن أخلاقنا بالحلم واجعلنا ممن يستمعون القول ويتبعون أحسنه والحمد لله رب العالمين. الحمد لله. Kita bersyukur kehadrat Allah Subhanahu Wa Taala. Pada malam ini kita dapat menyambung lagi pengajian kita daripada Hasyiah Asy-Syarqawi pada muka yang ke nuskhah yang ada dengan nilai 52, perbincangan tentang mukhalafatuhu ta'ala lil hawadithi. Kita berhenti pada kalam musannif, qauluhu laysat jirman. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid darain amin ya rabbal alamin. Kita baca kat luar tu. Ay dhatullahi laysat kadhati syai'in minal makhluqat. Laysat jirman kal ajram. Wa sifatuhu laysat kasifatil makhluqat. Hadithatin makhsusatin bal hiya qadimatun wa af'aluhu laysat ka af'alil makhluqat. Hadithatan, tadi baca sifatin. Hadithatan makhsusatan ay laysat hadithatan makhsusatan. Wa sifatuhu laysat ka sifatil makhluqat. Hadithatan ay laysat hadithatan makhsusatan bal hiya qadimatun wa af'aluhu laysat ka af'alil makhluqat hadisatan muktasabatan bal huwal khaliqu lil kainat. Bahkan dialah yang menciptakan bagi sekalian kainat, sekalian makhluk ini bila wasitatin, tanpa ada perantara, wala mu'inin, dan tanpa ada pembantu. Laisa kamithlihi syai'un wa huwas sami'ul basir. Dan tiada menyerupainya sesuatu, dan dialah yang maha mendengar lagi maha melihat. Kita masuk pada kalam Syekh Abdullah Syarqawi ini. Pada kata muallif rahimahullah, qauluhu laysat jirman. Maka zat Allah ini, jadi berkaitan dengan mukhalafah tiga bahagian yang perlu kita huraikan, iaitu mukhalafah pada zat, mukhalafah pada sifat dan mukhalafah pada af'al. Jadi yang pertama ni mukhalafah pada zat. Maka para ulama ahli sunnah wal jamaah mereka terangkanlah apa erti mukhalafah Tuhan dengan makhluk pada zat. Jadi kita tidak mengetahui zat Allah Subhanahu Wa Taala sebab kita tak mampu untuk mencapai hakikat zat Allah. Maka kita kenal makhluk lah dulu. Dengan cara kita kenal makhluk ni, maka kita tahulah bahawa Allah Ta'ala itu zat dia itu tidak sama dengan zat makhluk. Dari kerana itu lahirnya istilah-istilah jirim, arad, tahayyus, tanakul, al-sukun wal harakah. Semua itu melihatkan kepada ciri yang ada pada makhluk. Zat makhluk dan sifat makhluk. Maka daripada kita kenal makhluk itu, membawa kita kepada kenal Allah pencipta itu tidak seumpama makhluk. Jadi tidak salahlah jalanan yang dibawa oleh
ulama-ulama ahli sunnah wal jamaah. Aliran-aliran sifat 20, pengajian Asy'ariyah Maturidiyah tidak salah. Itulah yang disuruh oleh baginda Nabi, tafakkaru fi khalqillah. Kamu berfikir dan tilik pada makhluk Allah. Wala tatafakkaru fi dzatillah. Jangan kamu tuju tilik kepada Tuhan kerana kamu tak mampu memahamkan hakikat Allah. Okey. Jadi itu yang dijalani oleh para ulama. Kerana itu para ulama dia tak ada masalah pun dalam masalah nak menafikan Tuhan itu jirim, menafikan Tuhan itu arad, menafikan Tuhan itu bertempat tahayyus, menafikan Tuhan itu bersifat dengan al-a'dha, sifat-sifat anggota. Tak ada. Tidak. Kenapa? Kerana mereka faham bahawa itulah yang kehendak daripada kalam Allah, laisa kamitslihi syai'. Tapi apabila sampai ilmu akidah ni kepada pseudo salafi ataupun kita sebut wahabi, mereka macam mana? Sehingga nafi sendiri mereka kata, kita tak boleh nafi. Kita tak boleh menafikan kecuali Tuhan nafi. Kita tak boleh nafikan kecuali Tuhan nafi. Kita tak boleh nak kata Tuhan tu tidak bertempat. Sebab Tuhan tidak secara soreh menafikan dia bertempat. Kita tak boleh menafikan Tuhan itu tak nak bergerak. Kerana Tuhan tidak menafikan bahawa dia secara soreh tidak bergerak. Nampak? Jadi pelik jadi neraca timbangan mereka kata tak boleh nafi. Siapa nafi pun isbat kita maklumlah pada aspek isbat. Pada masalah isbat kita tak boleh isbat kecuali apa yang Allah Ta'ala isbat. Tapi bila nafi, ulama kita mengumumkan nafi. Ambil faham daripada mana ni? Faham daripada laisa kamitslihi syai'un itu. Nafi dan sirah pada laisa kamitslihi syai'un itu umum. Laisa kamitslihi syai'un. Ini sirah ini, orang belajar bahasa Arab ini dia tahu bahawa sirah ini umum. Walam yakullahu kufuwan ahad. Walam yakullahu kufuwan ahad. Jadi ulama memahamkan bahawa dalam masalah nafi kita umumkan nafi penyerupaan secara umum, kecuali perkara yang Allah Ta'ala isbat baru kita isbat. Tapi bila sampai kepada salafi, dia nafi pun kata tak boleh nak nafi kecuali Tuhan nafi. Yang tu mereka boleh menerima bahawa Tuhan itu ada tangan dua, ada mata dua, ada bergerak. Tuhan itu harwala. Tak. Tuhan itu turun. Tuhan itu bertempat dengan makna jismiyah. Dengan makna yang mana makna jismiyah lah. Wal aradiyah. Walaupun mereka akhirnya kata tapi gerak Tuhan, turun Tuhan, tangan Tuhan, mata Tuhan tak sama dengan makhluk. Jadi pada hakikat makna zahir mereka isbat, tapi mereka menafikan kaifiat yang serupa dengan makhluk. Ini yang masalah kepada golongan Wahabi. Nak faham dia ni satu tu, bukan main payah. Kalau nak faham, mereka bila faham itu mereka tahu bahawa akidah yang mereka pegang selama ni memang jauh menyeleweng daripada akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Jelas-jelas kalau kita lihat matan At-Tahawi sekalipun menafikan hudud daripada Allah Ta'ala. Tapi mereka pula mengatakan Tuhan itu ada di atas. Tidakkah di atas Tuhan? Ala kulli hal, tengok. Kita tumpu kepada kitab kita ini. Pengarang Musannif rahimahullah mengatakan, qauluhu laysat jirman. Maka zat Tuhan itu, bila kata mukhalafah pada zat, apa kita nak kenal zat makhluk? Zat Tuhan menyalahi zat makhluk. Kita tak kenal zat Tuhan, hakikat zat Tuhan kita tak tahu. Kita cari dan selidik, kaji tentang makhluk. Jirim arah istilah falsafah. Waliyakun falsafiyan. Waliyakun lah, faradiyan lah. Walaupun kita tak, benda itu istilah aja lah, musyahata fil istilah. Tetapi benda itu ilmu dah. Kalau kita menamakan itu arad, kita menamakan itu jirim, jisim, jauhar farad, apa masalahnya? Tak ada bertentangan pun dengan akidah. Bukan menyebabkan kita menyembah selain pada Allah Ta'ala. Tidak, hanya penamaan.
sebagaimana adanya ilmu sains mensabitkan graviti, mensabitkan hukum hukum Newton, hukum ni macam-macam itu, semua itu perlamaan, peristilahan dengan sebab perkembangan ilmu. Jadi jirim ini, kadang-kadang bila ditakutkan, ni sifat 20 falsafah. Dalilnya Jauhar Farad, Jauhar Al-Farq, Jirmun, Jismun. Benda-benda budak sekolah rendah tahu jisim dengan jirim dalam sains ada. Nampak tak? Tiba-tiba nak mengatakan itu benda yang menyalahi dengan akidah Islam. Tak betul lah. Kata dia, laisat jirman. Zat Tuhan bukan jirim. Apa maksud jirim? Yamla'u. Ini sifat dia lah. Jirman yamla'u faraghan. Jirim yang memenuhi ruang. Jirim yang memenuhi ruang. Jumlah itu jadi sifat tu sifat kasyifah. Jadi jirim tu memang jirim tu memenuhi ruang dah. Tapi maklum ni nak terang lagi. Ai yamla'u faraghan, yang memenuhi ruang. Wala hajata liqaulihi kal ajram. Maka bila kita sebut, bila musannif sebut Zatullah laisat kadzatil makhluqat laisat jirman. Patutnya situ cukup lah. La hajata liqaulihi kal ajram. Tidak berhajat untuk musannif sebut kal ajram. Zat Tuhan bukan jirim seperti jirim-jirim. Yakni seperti jirim-jirim lain. Tak perlu sebut kal ajram. Tak perlu sebut. Kenapa? Li'ilmihi mimma qablahu. Kerana dah maklum daripada barang yang sebelum itu. Okay. Timbul satu iskal. Ni juga iskal ni bagi perhatian lah ni. Dia masalah pada bahasa ni. Dia kata, la yuqalu muqtada al-qa'idati. Tidak dikata atas jalan i'tirad bahawa muqtada al-qa'idah. Faham daripada kaedah. Apa kaedah itu? Wahiyah. Annan nafya, bahawa nafi itu, idza dakhala ala kalamin muqayyadin biqaidin, kalau nafi dia masuk ke atas kalam, perkataan kalam yang dikaitkan dengan satu qaid, kana masabbuhu dhalika alqaida, adalah masab, tempat tuju dia, tempat hendaknya ialah qaid itu. Biqaidin kana masabbuhu dhalikal qaid. Kaidah muqtada kaidah ayyakuna al-manfi, bahawa adalah al-manfi itu fi kalamihi, pada kalamnya, kal ajram. Nampak tak ni? Jaga malik ni dia jauh sikit ni. Muqtadal qaidah mubtada, ayakuna jumlah jadi khabar. Kana masabbu dhalika al-qaidah, khabar kana sini. Khabar pada muqtada ni sini ayakuna. Kita baca balik. Tidak dikatakan bahawa faham dan reti daripada kaedah. Apa kaedah itu? Bahawa nafi itu bila masuk kepada kalam yang dikaitkan dengan satu qaid, maka adalah tujuan, maksudnya ialah qaid tersebut. Faham daripada situ, faham pada kaedah. Ini kaedah ni. Ini kaedah dia. Faham daripada kaedah ini, ayyakunal manfiyya, ayyakunal manfi, ayyakuna al-manfiyu, bahawa adalah yang dinafi itu fi kalamihi, pada kalam musannif, kal ajram, seperti jirim. Hak Tuhan nak nafi. Bila begitu, mana nak khabar? Kan dalam ini kan dia kata, zat Tuhan laisat jirman kal ajram. Bukan jirim seperti jirim. Bukan jirim seperti jirim-jirim lain. Apa yang berlaku ni? Di sini dia nafi. Dia nafi dengan qaid yang dikaitkan dengan satu qaid. Mana? Jirma. Dia nafi jirim. Jirim seperti jirim-jirim lain. Ini dia berlaku apa? Kalam muqayyad biqaidin. Penafian ini masuk pada kalam yang dikaitkan dengan qaid. Mana? Dia nafi Tuhan itu jirim seperti jirim-jirim lain. Kat bahasa Melayu tu kita nampak dah tu. Nampak tak? Tuhan itu tidak dia itu jirim seperti jirim-jirim lain.
Bila ikut kaedah, faham daripada situ, hak nak nafinya seperti jiran lain. Jadi, seakan nak kata, Tuhan itu tidak seperti jiran-jiran lain. Bila gitu, fayufidu thubutal jirmiyah. Maka, secara tidak langsung, ia memberi faedah sabit jirmiyah. Kaunuhu jirmah. Sabit keadaan Tuhan itu jiran. Lahu ta'ala. Hak tu ikut kaedah dia. Tapi betul tak tu? Batilun. Tak kenalah kalau kita faham gitu. Nampak tak ni? Ni bahasa Melayu ni tak jauh. Cuma dengar molek. Bila kita kata, Tuhan laisat jirman kal ajram. Tuhan itu bukan jirim seperti jirim-jirim hak lain. Tidakkah faham kat situ, Tuhan itu jirim juga. Tetapi bukan jirim macam jirim lain. Tu nak khabar tu. Hak tu muqtadha kaedah tu. Yang kita faham, kalau ikut zahirnya, hak nak nafi tu seperti jirim lain. Maka dengan itu, Tuhan tu jirim jugalah. Tapi jirim bukan macam jirim lain. Fayufidu thubutan jirmiyah lahu ta'ala. Tapi betul tak? Wahuwa tak betul lah. Pemahaman tu, muqtadha tu tak betul. Wahuwa batilun. Kenapa? Lianna naqulu, kerana kita berkata al-qa'idatu, kaedah itu aghlabiyatun. Kaedah itu aghlabiyah saja. Nampak tak? Kaedah tu aghlabiyah saja, secara ghalib saja. Tak jelas sakut-sakut orang kata kena tarik semula tak? Tarik semula daripada awal dia akan tu lah. Okey. Jadi kaedah tu aghlabiyah. Muqtadha tu hak faham gitu tu bukanlah, tak betul lah. Kaedah itu aghlabiyah. Wa qad yakunu masabbuhu kullan minal qaidi wal muqayyad. Katanya boleh jadi tujuan atau tumpuan. Tujuan kalam itu ialah kullan, setiap daripada kullan minal qaidi wal muqayyad, daripada qaid dan muqayyad. Mana? Laisat, saya tulis balik sini jirman kal ajram. Mana qaid? Qaid dia ni qaid. Hak ni muqayyad dia. Jadi dia kata boleh jadi nafi ni dia kena pada dua, kena pada qaid dan kena pada muqayyad. Kama huna, seperti mana di sini. Makna Tuhan tu bukan jiring dan Tuhan tidak seperti hak lain, jiring-jiring lain. Tapi Tuhan juga bukan jiring. Jadi dua-dua kena. Ai laisat jirman walakal ajram. Tuhan itu bukan jirim dan Tuhan itu bukan seperti jirim-jirim makhluk. Okey, faham? Wa kadza yuqalu fi ma ba'du. Demikianlah dikatakan pada barang selepas pada itu. Okey. Jelas tak Wa hadza, dan demikian ini. Lepas pada ni kalau makna jumpa ta'bir sebegitu, maka hukumnya samalah. Wa hadza ma'a qat'in nadhari 'anil istighna'i 'an qawlihi kal ajram. Ini kalau kita memutuskan pandangan, kita tak tengok qat'in nazar, kita tak melihat kepada terkayanya daripada kalam musannif kal ajram. Mana? Makna kalau mari kita kata tak ada kal ajram pun tak apa dah. Itu kalau kita tak tengok kepada istighna. Makna kalau tak ada kal ajram pun boleh dah. Yastaghni. Tapi kalau kita kata dot yastaghni, tidak istighna, muqayyad tu daripada qaid. Wa illa, jika tidak. Mana? Wa illa ay wa illam naqta'in nazara 'anil istighna an qawlihi kal ajram fa huwa fil haqiqati, maka dia itu pada hakikatnya masabbuhu al-muqayyadu faqat. Maka matlamat dan tujuan, hak tujunya ialah muqayyad saja. Mana? Kalau kita kata tidak istighna, muqayyad ni daripada qaid, maka
bila gitu hak ni dikira berkait dengan ni. Berkait dengan ni, maka tumpuannya hak ni jugalah. Faham tak? Makna kalau kita kata la yastaghni jirman an qaidikal ajram. Maka bila begitu qaid ini dia memang tak boleh nak tanggal daripada jirman ni. Maka bila begitu nafi tu masabuhu, tepat tuju nafi tu kena pada muqayyad jugalah. Ni benda ta'bir ajalah. Habis. Kemudian kata Muhasyir rahimahullah, qauluhu wa sifatuhu. Masuk pada bahagian kedua pula, perkara yang mukhalafah Allah dengan makhluk ini ialah pada sifat. Qauluhu wa sifatuhu, dan sifatnya. Kalau orang tanya, ni kalau ada kelas ni kita boleh soal jawab lah. Tapi kalau dalam online ni, anda tanya dulu soalan, asatizah, sahabat-sahabat sekalian boleh tengah jawab lah. Okay. Bab apa mukhalafah tu 3 saja? Kenapa mukhalafah itu 3? Tidak 2, tidak 4. Ada sahabat anda tu ngajak. Dia kata, kenapa Tuhan sebut 3 tak? Cara 3. Tidak 2, tidak 1. Tidak 4, tidak 5, tidak 6. Kenapa 3? Wajhul hasri al-mukhalafati fi thalathah. Apakah wajah tertentunya terhasar mukhalafah itu pada 3 perkara? Apa tak banyak? 3 saja. Cuba kalau ada tu boleh komen komen dekat kita punya FB tu. Saja-saja je ni. Okey. Tanya nak perangat musim PKP ni. Okey. Jadi jawab soalan tu. Jawab tu. Okey. Wasifatuhu, dan sifatnya. Ai wa kullu sifatin, dan setiap sifat, min sifatihi, daripada sifat-sifatnya. Mana dia kata? Walaisat wasifatuhu laisat kasifatil makhluqati, dan sifat Tuhan itu, yakni setiap sifat daripada sifat Tuhan itu. Setiap sifat daripada sifat Tuhan. Fahuwa min babil kulliyah. Ini daripada bab kulliyah. Ni bukan kuliah iktisad, kuliah handasah ni. Kuliah tib ni. Kuliah dalam bab ilmu mantiq. Tak. Hak ni mafhum zihni yang ada afroknya banyak fil kharij. Jadi panggil benda yang kulliyah. Apa itu kulliyah? Dia letak dah sini. Jazahullahu khairal jazaa. Syekh Syarqawi tolong dah kita. Ni dalam ilmu mantiq dia bincang lah. Kulliyah, juz'iyah. Kul dengan juz'u. Beza. Kul dengan kulli. Dengan kulliyah. Kulliyah tu hukum lah. Kul dengan kulli. Juz dengan juz'i. Jadi apa itu? Daripada bab kulliyah. Sifatuhu, ini kullu sifatin min sifatihi. Maka dia itu daripada bab kulliyah. Wahiyah. Apa itu kulliyah? Wahiyal hukmu ala kulli fardin ala kulli fardin. Iaitu kita meletakkan hukum atas setiap satu-satu. Setiap satu-satu. Itu kulliyah. Mafhum zihni yang kena kepada afrod yang masadak dia afrod ni banyak. Satu-satu. Kena belaka. La min babil kul, bukan daripada bab kul, bab keseluruhan. Tapi se. Kenapa bab kul tu apa maksud? Wa huwal hukmu 'alal majmu', iaitu hukum di atas sekelompok, sekumpulan. Hukum atas ramai sekaligus, bukan atas seorang-seorang. Itu beza kulliyah dengan kul. Okey. Maka dia daripada bab kulliyah. Bukan daripada bab kul. Kenapa bukan daripada bab kul? Nampak tak? Bukan daripada bab kul. Liktidaihi, kerana memberi fahamnya annahu min muqabalatil majmu' bil majmu'. Kerana kalau kita kata dia pada bab kul, ni illah
elah kepada nafi apa nama ni, wasifatuhu laisat kasifatil makhluqat tu, elah pada nafi dia itu daripada bab kul. Kenapa? Liqtidaihi, kerana ia akan memberi faham annahu min muqabalatil majmu' bil majmu'. Dia ni termasuk daripada lawang satu kumpulan, satu majmu' dengan satu majmu'. Ni sebab tu lawang gini. Satu majmu', satu majmu'. Lawang ini. Makna satu kelompok dan satu kelompok. Maka akan jadi makna ke mana? Fayasirul makna wa majmu'u sifatihi laisa ka majmu'i sifatil makhluqat. Himpunan keseluruhan sifat Tuhan itu tidak sama dengan himpunan keseluruhan sifat makhluk. Maka bila kita kata gitu, fayuhimu, maka memberi waham, anna ba'daha ka ba'diha. Memberi waham, sebahagiannya sama dengan sebahagian hak satu lagi. Bila kata himpunan keseluruhan tu tak sama dengan hak makhluk, beri faham makna boleh jadi kalau ada ba', boleh jadi ada sama. Sebab kita nafi atas sekumpulan, sehimpunan besar. Bukan kita nafi sesese. Sebab tu dia kata bukan la min babil kul. Kalau bab kul, dia akan jadi majmuk. Hukum atas majmuk, lawang hukum atas majmuk. Jadi faham sifat Tuhan secara keseluruhan tu tak sama dengan sifat makhluk secara keseluruhan. Tapi boleh jadi sama kalau satu-satu. Ba'dun dengan ba'dun boleh jadi sama. Maka fayuhimu anna ba'daha ka ba'diha wa huwa fasidun. Dan menjadi fasik makna. Makna tu tak betul lah jadi. Nampak tak? Sebab tu dia tu daripada bab kulliyah. Bukan daripada bab kul. Okey. Boleh. Qawluhu makhsusatan. Sifat Tuhan hadithah, baharu. Laisat hadithatan, bukan baharu, makhsusatan, yang dikhususkan. Okay. Apa maksud makhsusatan? Ai ta'allaqa biha at-takhsisu, bertakluk dengan sifat Tuhan tu oleh taksis, penentuan. Taksis dengan maksud ai al-ijadu, mengada, mentaksiskan sesuatu ialah menentukan sesuatu daripada tak ada kepada ada. Makna bila kata makhsusah, makna bertakluk dengan taksis, iaitu bertakluk dengan ijad, dengan mengadakan. Fahuwa lazimun, ini lazim, lima qablahu, bagi barang yang sebelumnya. Mana lazim bagi barang sebelumnya? Lazim bagi hadis. Disebut hadis kan? Makhsusah ni lazim daripada hadis. Kan dengan makhsus tu dengan maksud ta'allaqa takhsis ai al-ijad, maka lazim daripada baharu itu takhsis lah. Itu maksud lazim. Lazimu lima qablahu tu kena pada mana? Kena kepada al-hadithah, qauluhu hadithah tu. Nampak? Wan nafyu, nafi pula. Okey, dia kata nafi laisat kasifatil makhluqat munsabbun. Nafi itu kena, dihadap, dikenakan, dihadapkan ala kullin minal amrayni, di atas setiap daripada dua perkara itu. Mana? Setiap hadis dengan maksus. Nafi laisat kasifatil makhluqat hadithatan makhsusatan. Jadi nafi itu nafi dua-dua. Nafi pada hadisah, nafi pada makhsusah. Munsabbun ala kullin minal amrain. Habis. Wa qawluhu bal hiya qadimatun, bahkan sifat Tuhan tu qadimah. Ai wa yalzamu minhu, lazim daripadanya, annaha laisat makhsusatan. Bila sifat Tuhan tu qadim, maka lazimlah dia itu tidak maksus, tidak ditentukan. Bal hiya qadimatun. Bila kata qadimah, qadimah ni jawab bagi hadis. Maksus, lazim pada qadim, dia itu tidak maksus lah. Gitu. Wa huwa idrabun intiqaliyun. Ni bal ni harah idrab kan. Di sini berlaku idrab intiqali. Idrab intiqali nama. Makna dia berpaling daripada penafian yang dahulu kepada isbat. Nampak? Laisat ka sifatil makhluqat bal hiya.
qadimatun. Tu panggil idrab intiqali. Amma qablahu, daripada yang sebelum itu. Habis. Kemudian qauluhu wa af'aluhu, dan perbuatan-perbuatan Tuhan. Af'al Tuhan ni maksud di sini maf'ulatuhu, perkara yang dibuat oleh Tuhan. Maf'ulat, perkara yang dibuat, maf'ulat Tuhan lah. Maf'ulat, benda yang dibuat oleh Tuhan, perbuatan Tuhan. Wahia, jadi makna af'al, fi'lun jamak dia af'al kan. Kena dengan maksud apa? Dengan maksud maf'ul. Dengan maksud maf'ul. Wahia, maf'ulat Tuhan. Apa itu maf'ulat Tuhan? Wahia ta'alluqatul qudrati at-tanjiziyati, iaitu segala ta'alluq kudrat yang tanjiziyah. Ta'alluq kudrat Tuhan yang tanjiziyah. Itu perbuatan Tuhan. Itu maf'ulat Allah. Contoh, kal khalqi, seperti mencipta. Warrazqi, razqi memberi rezeki. Kalau rizqun tu rezeki, memberi rezeki, perbuatan tu razaqa yarzuqu razqan, razkar razqi. Wal ihya, dan menghidupkan. Wal imatah, mematikan. Itu semua perbuatan Tuhan tu. Itu maf'ulat Tuhan lah tu. Itu ta'alluq kudrat tanjizi. Wa qawluhu hadithatan muktasabatan, baharu dan diusahakan. Tu kudrat Tuhan, perbuatan Tuhan bukan macam perbuatan makhluk. Hadisatan muktasabah, yang mana perbuatan makhluk ni baharu dan diusahakan. Tengok dia kata. Qauluhu hadithatan muktasabatan. Masabbun nafyi. Tempat kena nafi itu. Masabbun nafi, tempat tuju nafi itu ialah qauluhu muktasabatan, ialah perkataan musannif muktasabah itu. Laisat muktasabah. Laisat muktasabah. Jadi hok nak nafi pada Tuhan tu, nafi ni af'aluhu laisat ka af'ali makhluqat hadithatan muktasabah. Nafi ni kena kepada mana hok ni? Dia kena masabun nafi ni. Hok ni. Nafi ni nak sini, nak pada muktasabah. Bukan pada baharu aja tu. Sebab apa? Sebab sifat Tuhan kan? Sifat Tuhan pula. Sebab perbuatan Tuhan kan baharu. Perbuatan Tuhan itu, ta'alluq tanjizi hadis itu baharu. Jadi hak sini je, nafi tu sebenarnya nak pada muktasabah tu. Nampak? Qaulu muktasabah. Wa illa, jika tidak, ay wa illam naqul bi annal masabban nafi qaulahu muktasabah, maka fa af'alu, perbuatan Tuhan, wahia tilka ta'alluq, iaitu ta'alluq itu hadithah juga. Tidakkah perbuatan Tuhan itu baharu? Baharulah. Jadi hak nak sini bukan pada baharu tu, baharu yang diusaha. Tu kata masabbun nafi tadi. Kerana perbuatan Tuhan itu, ta'alluq dia itu hadithatun mutajaddidatun, dan mutajaddidah, sentiasa diperbaharui. Allah Ta'ala sentiasa membuat makhluknya. Okay. Ba'da adamin, selepas daripada tak ada. Sekarang ni kita ada sekarang ni, tidak, bukan kita ada sebelum ni. Sifat yang ada pada kita sekarang ni bukan sifat yang ada pada kita sebelum ni. Jadi setiap waktu tu ada ciptaan yang Tuhan buat. Maka bila begitu, fahiya, maka perbuatan Tuhan tu muttasifatun bil hudus, bersifatlah dengan baharu, dengan maksud bil ma'nal majazi, dengan makna majazi. Apa dia? Huwa tajaddud, iaitu tajaddud. Dulu kita sebut dah, hudus ada dua makna kan? Dua makna. Makna hakiki iaitu al-wujud ba'dal adam. Yang makna kedua ialah at-tajaddud. Di sini sesuai dengan makna tajaddud lah, sebab perbuatan Tuhan sentiasa baru semua. Wa huwa tajaddudu ba'da adamin lal hakiki, bukan dengan makna hudus yang hakiki, allazi huwal wujudu. Ni ada dah ni, ba'da adamin, wujud selepas daripada tak ada.
Okey. Falaisat, maka tiadalah perbuatan Tuhan tu makhluqatan. Perbuatan Tuhan tu tidak dia dicipta oleh yang lain. Li'annal khalqa, kerana apa? Kerana al-khalqa la yattasifu bihi, tidak bersifat dengannya, illal la yattasifu bihi illal haditha, kecuali baharu, bil makna al-haqiqi, dengan makna yang hakiki. Kenapa? Kerana al-khalqa, bila kita kata khalqa, al-khalqa la kerana al-khalqa la yattasifu bihi, sifat penciptaan itu tidak bersifat dengan penciptaan itu kecuali sesuatu yang baharu dengan makna yang hakiki. Baharu dengan makna hakiki apa? Al-wujud ba'da adamin. Wujud selepas daripada tak ada. Nampak? Jadi, kita tak boleh katalah perbuatan Tuhan tu makhlukah. Dia tu baharu tapi dia bukan makhluk. Sebab makhluk ini itu merujuk kepada al-hadith bimakna al-hakiki. Yang ada yang baharu dengan maksud benda yang ada sebelum tu tak ada. Jadi diciptalah tu, yang diciptakan. Jadi Tuhan boleh kata perbuatan Tuhan itu tak boleh lah. Tu nak khabarnya. Maka falaisat makhluqatan li'anna al-khalqa, kerana al-khalq itu sendiri la yattasifu bihi, tidak bersifat dengan khalq, illa al-haditha, kecuali benda yang baharu, bil makna al-hakiki, dengan makna yang hakiki. Sebab tu di sini makhluk, sifat Tuhan ini baharu dengan makna majazi, bukan makna hakiki. Habis. Selesai situ tak? Wa amma af'alul ibad, adapun perbuatan hamba, fahiya hadithatun, maka perbuatan hamba itu baharu. Makhluqatun, lagi makhluqah. Nampak ni? Jadi hadithah dengan makhluqah makna sama tak? Kita boleh kata ataf tafsir, tapi dia makna berbeza. Hadis dengan maksud baharu dengan maksud umum pun boleh. Makhluqatun ni dengan maksud di sini dengan makna majazi dan juga makna hakiki sekaligus. Kerana perbuatan makhluk itu asalnya tak ada, baru ada. Dan itu dicipta oleh Tuhan. Okay. Fahiyya hadithatun makhluqatun lillah. Dicipta oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Allah Taala yang ciptakan dia. Okay. Boleh. Muktasabatun, lagi pula diusahakan. Muktasabah, diusahakan oleh mereka. Ay laysa lahum fi af'alihim illa al-kasbu, tiadalah bagi makhluk pada perbuatan mereka kecuali usaha sahaja. Makhluk ni hanya ada usaha saja. Okey, ni kalau dalam bab nanti akan sentuhlah berkaitan dengan al-kasbu. Perbezaan antara qadariyah dan juga jabriyah. Sekarang ni bila sebut sikit ni, dia sebut secara istitrat, secara sambil-sambil. Dia halang-halang sebut bab tu, maka dia sebutlah sambil-sambil. Maka perbuatan makhluk itu tidak ada kecuali usaha saja. Apa itu pengertian usaha? Wa huwa muqaranatu qudratihim, iaitu menyertai kudrat mereka al-hadithati, yang baharu. Kerana kudrat makhluk ni baharu. Kudrat makhluk itu menyertai lil af'al, menyertai bagi perbuatan. Jadi itu takrif dia. Kasbu tu muqaranah, menyertai kudrat baharu dengan perbuatan. Satu, boleh juga kita takrifkan au ta'alluqu qudratihimil al-hadithati, atau ta'alluqnya kudrat mereka yang baharu biha, dengannya, dengan af'al. Okey, sini muqaranah, sini ta'alluq. Nampak tak? I didn't get that. Could you try again? Sini muqaranah, sini makhluk. Sini muqaranah, sini ta'alluq. Boleh kita kata muqaranah kudrat dengan perbuatan yang baharu, dengan perbuatan muqaranah kudrat yang baharu, kudrat hamba dengan perbuatan, atau ta'alluq kudrat hamba dengan yang baharu dengan perbuatan.
Dua dah. Au iradatuhum laha, atau iradat berkehendak makhluk yang baharu baginya. Iradatuhum ai iradatul khalqi, iradatul ibadi, iradatul ibadi al hadithah laha. Iradatuhum makna iradat makhluk yang baharu kepadanya, kepada perbuatan. Alal khilafi, itu berlaku atas khilaf fi tafsiril kasbi, pada mentafsirkan kasb. Jadi kasbun, alang-alang kita kata al-kasbu tu ada tiga lah. Nazariyah kasbu ni di sisi Asy'ariyah dan Maturidiyah, sama ada dia itu muqaranah atau ta'alluq ataupun iradat. Kepada apa? Kepada al-af'al, kepada af'al. Itu panjangnya nanti mungkin akan sebut nantilah. Ni pun kalau tak silap ada ana tak ingat ana ada terang dalam rakaman akidah Nasafiyah dekat Tirmizi Center. Tu rasanya ana panjang juga ana terang berkaitan dengan kasbun dan juga ikhtiyar tu. Boleh tengok situlah dan ni pun banyak kali dah kita ulang berkaitan dengan ni. Okey. Sebab benda ni benda yang payah apa? Payahnya bagaimana? Nak beriman tu senang je sebenarnya. Kalau Allah Ta'ala bagi terbuka cerah hati, senang je nak beriman. Nak faham tu pun kalau kena cara senang je, tapi nak hurai tu, nak susun perkataan tu, itu yang akan jadi masalah tu. Itu yang berbelit-belit kadang. Orang hurai pun berbelit. Kadang orang hurai faham, tapi bila orang yang nak hurai faham, tapi bila hurai tu jadi belit. Orang dengar tu jadi belit. Itu masalah juga. Okay. As'alullah at-taufiq. Okay, habis. Dia kata, alal khilafi fi tafsiril kasbi. Berlaku atas khilaf pada masalah penafsiran al-kasb. Wa dhalikal kasbu. Dan usaha itu muqarinun li ta'alluqi. Usaha itu dia berserta dengan ta'alluq kudrah al-qadimah, ta'alluqil kudratil qadimah, dengan ta'alluq kudrah Allah Ta'ala bil fi'li, dengan membuat perbuatan tu. Jadi bila berlaku perbuatan tu, satu fi'lun, mana untuk tulis mana? Satu fi'lun berlaku. Berlakunya daripada kudrah qadimah, yang qadim. Maka menyertai, ada sekali menyertai, sama ada dengan makna muqaranah atau dengan makna ta'alluq atau dengan makna iradat. Dengan makna iradah. Menyertai sekali tu. Hak hadithah itu. Hak baharu tu. Iaitu serta. Barulah jadi perbuatan itu, dan perbuatan ikhtiyari nama. Okay. Itu secara ringkas lah. Kalau ikut dalam Asy'ariyah ada khilaf gitu. Ada khilaf dari segi dia menyertai itu, menyertai saja ke kena ada dua-dua syarat ke? Itu panjang pula. Tapi hak akidah ahli sunnah jemaah selesai je. Hanya mujarrad, mudah saja, sebagaimana kata Imam Bajuri dan seumpamanya, mujarrad muqaranah yang tak ada kesan, ghairu mu'athirah. Okey. Ta'alluqul qudratil qadimati bil fi'li. Contoh dia bagi. Fa idza harrakal insanu yadahu, apabila menggerakkan oleh seorang manusia akan tangannya, bila tu manusia tu gerak tangan, maka apa yang berlaku tu? Ta'allaqa biha, maka bertakluklah dengan gerakan manusia itu, harakah tadi, kudratani, oleh dua kudrat. Bila berlaku gerak tangan, pada macam mana berlaku pergerakan tangan tu? Hakikatnya ada dua kudrat situ. Pertama, kudratul abdi, kudrat makhluk, ala sabilil kasbi, atas jalan usaha saja, yakni tidak memberi kesan. Wa kudratullahi ta'ala ala sabilil khalqi, dan kudrat Tuhan atas jalan menciptakan pergerakan itu. Mudah. Selesai gitu pun tak apa dah tu. Dan kita nak nampak lah masalah sini, kita nak nampak, tapi kita dapat rasa perbuatan kita
yang kita buat dengan kerelaan hati, dengan perbuatan kita dengan terpaksa, yang mana bukan luar kawalan kita. Tak? Menunjukkan bahawa di sana ada bahagian daripada manusia, daripada hamba. Bahagian tu lah khilaf tu. Mu'tazilah kata hamba sungguh buat. Nampak tak? Ahli sunnah kata tak, hamba hanya ada usaha saja. Tu berlaku khilaf pada menerangkan apa itu konsep usaha. Wal kasbu, dan bermula al kasbu bil ma'nayaini al awwalaini, dengan dua makna yang pertama. Mana? Makna mana dua makna pertama? Khabar ni. Makna muqaranah dengan makna ta'alluq. Dua makna pertama tu ialah makna muqaranah dan juga makna ta'alluq. Dengan takrif yang takrif yang pertama, maka bila kasbun dengan dua makna pertama, dia tu amrun i'tibariyun. Dia amrun i'tibari. Muqaranah ada tak? Tak ada. Ta'alluq pun tak ada. Dia hanya reti, faham. Bila begitu, la yattasifu bikaunihi makhluqan lillah, maka tidaklah dia bersifat dia itu makhluk bagi Tuhan. Maka bila amrun i'tibari, tak boleh nak kata yang makhluk Tuhan sebab dia benda tak ada. Nampak tak? Jadi kita tak boleh kata kasbun itu makhluk Tuhan. Apa? Sebab dia dengan makna muqaranah dengan ta'alluq, ia bukan benda yang tak ada. Benda tak ada kata Tuhan cipta ke mana? Hak ada kudrat hamba tu ada. Nampak tak? Tapi kasbun tu benda yang tak ada. Amrun i'tibari. Bila amrun i'tibari, maka tidak dia disifatkan sebagai makhluk bagi Allah. Li'annal khalqa, kerana penciptaan itu la yata'allaku illa, tidak bertakluk illa bil umuri al-wujudiyah, kecuali dengan perkara-perkara wujudiyah. Kama alimta, sebagaimana telah kamu tahu. Bi khilafihi bil ma'na tsalih, menyalahi dengan makna ketiga. Mana makna ketiga? Dengan makna iradat. Iradat hamba. Iradat hamba ada. Maka bila kita kata kasbun tu iradat hamba, maka dia makhluk Tuhan kok. Dia pun makhluk Tuhan juga. Hak ni kata hakikatnya Tuhan cipta tu. Nampak? Hakikat kasbun Tuhan buat. Bila dengan makna iradat. Dengan makna iradat. Tapi siapa yang usaha? Bukan tak ada usaha. Kadang salah kot tu kata kadang. Dhaqatil ibarah. Ibarat penuturan percakapan tu sepik. Kadang-kadang orang tak boleh nak susun betul. Jadi dia tidak sedar. Dia cakap tu tanakut. Dia kata ahli sunnah mengatakan manusia ada usaha. Tapi hakikatnya usaha pun tak ada. Ada usaha, hakikatnya tak ada. Tak cakap gitu. Tanakut gitu. Manusia itu ada usaha. Tapi hakikatnya usaha itu Allah yang cipta. Bukan tak ada. Bukan tak ada. Kalau tak ada, tak ada kata ada. Macam mana tiba-tiba tak ada? Dengan seumum gitulah nak takwil tu boleh. Tapi hakikat usaha itu ialah Allah juga yang cipta. Dengan makna iradat itu. Tapi kalau dengan makna muqaranah ta'alluq, tak ada lah sebab dia amrun i'tibari. Okey. Tidak timbullah dia makhluk ke Tuhan, tak makhluk ke Tuhan. Nampak tak? Nampak sini dia memberi kita satu makna penerangan lagi lah. Jadi kau terang lah berkaitan dengan al-kasbu ni. Okey. Jadi mana tadi? Ya annal khalqa kama alimta. Cuma adakah penciptaan itu tidak bertakluk dengan umur wujudiyah? Kalau kita tengok dalam hasyiah Imam Al-Bajuri rahimahullah atas matan Sanusi dalam masalah ini, tak silap ana lah, rasanya ada khilaf di situ. Cuma secara umumnya hak ni hak dipegangnya lah, bahawa penciptaan itu tidak bertakluk kecuali pada benda yang wujudiyah. Makna hak berkait dengan wujudiyah. Benda amrun i'tibari tak bertakluk. Tapi kalau tengok balik dalam hasyiah Bajuri, dia ada buat datang khilaf. Ada juga kata mengatakan bahawa masuk juga amrun i'tibari, masuk juga. Okey. Qauluhu bal huwal khaliqu lil kainat. Ni orang kata contoh. Ni waktu tu buat contoh kata tak. Orang gali telaga tak. Gali telaga. Ia buat tak ruang. Orang gali telaga.
Gali-gali tanah, gali telaga. Ruang dia buat tak? Dia tak buat. Dia buat tepi ni. Dia buat ni buat tanah. Dia buat tanah. Hak tengah kosong tu, dia bukan buat. Tapi dia nak. Ada juga contoh lain lagi, contoh nakal. Saya kata, Tuhan buat tak lubang hidung? Nak ceritanya Mamruk Iktibari. Tuhan buat tak lubang hidung? Lubang hidung kan? Lubang hidung. Tuhan buat tak? Jadi ada tu kata, Tuhan tak buat lubang hidung. Tuhan buat tepi tu. Dah lubang hidung tu, Tuhan nak. Tapi tak buat. Sebab benda tak ada. Benda tak ada. Tapi kalau contoh tu tak apa sesuai sikit lah. Nampak tak? Cuma nak sebut sajalah sini. Tak payah bawa contoh gitu. Tak bawa contoh gitu. Sebab apa lagi kata? Langit bumi. Ada tak contoh langit bumi? Tuhan buat langit, Tuhan buat bumi. Tuhan buat tak antara langit dan bumi tu? Tuhan buat tak antara langit dan bumi? Kalau benda tu kosong, Tuhan tak buat. Tuhan buat langit, Tuhan buat bumi. Tapi Tuhan nak ada ruang antara langit dan bumi. Tu pun kalau kita andaikan antara langit dan bumi tu kosong. Tapi hakikatnya tak kosong. Antara langit bumi tu ada. Ada udara, ada makhluk-makhluk. Contoh telaga tu lah macam kita buat. Kita gali hak tepi. Hak tengah tu kita tak buat. Tapi orang panggil kau buat kan? Orang panggil juga buat. Tapi hak tengah tu kita nak. Hak ada tepi, hak tak kerek kan? Buat telaga kerek. Hak tengah tu dihendaki. Tapi bukan dibuat. Sebab ia tak ada. Tu antara contoh biasa kadang-kadang tok guru kita buat contoh gitulah. Ala kulli hal, benda itu fihi maknanya kalau ikutnya khilaf macam dalam Bajuri Subuk, ada khilaf lagi lah. Tapi secara jelasnya benda hak kita masyhurnya bahawa tidak bertakluk penciptaan itu kecuali benda yang wujudiyah sahaja, kama alimta, sebagaimana telah kamu maklum, bi khilafihi bil ma'na tsalis, menyalahi dengan kasbun dengan makna yang ketiga iaitu iradat. Kerana iradat tu sifat benda yang ada, maka dia itu daripada ciptaan Tuhan. Okey. Bal huwa al-khaliqu lil kainat. Bahkanlah dia itu yang mencipta bagi sekalian kainat, sekalian makhluk. Okey. Mana tadi? Ini dia kata idrabun intiqali juga. Idrab intiqali. Bal ni. Bal harfu idrab kan. Dia nak beralih daripada kalam sebelum ini. Sebelum ini nafi, di sini dia isbat. Intiqal daripada satu kepada satu yang lain. Asyara bihi, mengisyarat musannif dengan kalamnya bal huwal khaliqul lil kainat, ila, kepada anna af'alal abidi, bahawa sekalian perbuatan hamba, laisat makhluqatan lahum, bukan dicipta, bukan makhluk mereka, bukan ciptaan mereka. Segala perbuatan hamba tu bukan ciptaan kita, Wa innama lahum fihi mujarradul kasbi, hanya sahaja bagi hamba itu ada semata-mata usaha. Ada usaha saja. Itu akidah ahli sunnah. Usaha pula yang tidak memberi kesan. Okay. Wal kainatu. Kainat itu, kainat tu apa? Jam'u kainin. Jamak kepada kain. Yang ada. Sawa'un kana min. Okay, benda yang kainat ini. Sawa'un min muktasabatil abid. Sekala kainat itu sama ada daripada apa yang diusahakan oleh hamba, au laisa min muktasabatihim, atau bukan daripada usaha mereka. Jadi perbuatan kita ni dua, sama ada yang diusahakan oleh kita atau bukan kita usahakan. Jadi dia kata sawa'un kana muktasabatil al-abid au laisa min muktasabatihim. Bal rasanya bal makhlukun, kekul. Naskah yang ada dengan orang lain macam mana? Bal makhlukun lillah, bahkan dia itu
makhluk. Laisa min muktasabatihim. Laisa pula. Okay. Dia itu makhlukun lillahi ta'ala. Dia itu makhluk bagi Allah Ta'ala. Dia itu diciptakan oleh Allah. Tengok nuskah lain macam mana. Sini nampak macam 2 titik. Takut. Bal. Okay. Bal. Makhlukun lillahi ta'ala. Habis. Wa bayanu dhalika. Dan keterangan demikian itu. Huraiannya. Annal fi'la. Bahawa perbuatan. As-sadira minal abdi. Yang lahir daripada hamba. Kaharakati yadihi. Seperti gerak tangannya. Taratan yakunu makhlukan. Faqat. Kadang-kadang perbuatan hamba itu, dia itu makhlukan. Dia itu dicipta, yakni dicipta oleh Tuhan sahaja. Makhlukan ay makhlukan lillah faqat. Kaharakati al-murta'ish. Seperti gerak orang yang ketar-ketar. Murta'ish orang ketar. Menggigil. Jadi gerak tangan tu, gerakan ketar tangan itu perbuatan Tuhan semata. Bukan kita nak tu. Wataratan yakunu makhlukan muktasaban. Kadang-kadang perbuatan kita tu makhluk Tuhan lagi diusahakan. Dia itu dicipta oleh Tuhan tapi ada muktasab, diusahakan. Kaharakatil mukhtar. Seperti harakat orang yang gerakkan, orang yang memilih. Mukhtar ni yang dia pilih lah. Dia pilih gerak. Dia gerak tangan, akak tangan. Fa'innaha, kerana sesungguhnya harakata al-mukhtar tu ta'allaqa biha al-qudratani, bertakluk dengannya 2 kudrat. Macam kita sebut tadi lah. Apa dia? Kudratullahi ta'ala wa kudratul abdi. Kudrat Allah dan kudrat hamba. Famin haitsu ta'alluqu kudratihi ta'ala, dari segi bahawa haitsu ta'allaqa, baca ta'alluqu, betul lah, baca dengan masdar. Min haitsu ta'alluqu, dari segi ta'alluqu kudratihi ta'ala, dari segi dia itu ta'alluq kudrat Tuhan, yuqalu laha hadithatun, maka perbuatan itu kita namakan hadithatun makhluqatun, la muktasabatun. Kita tak nama muktasabah. Kalau tengok dari segi dia bertakluk dengan kudrat Tuhan sahaja, maka nama perbuatan itu perbuatan makhluk dan tidak diusahakan. Wa min haitsu ta'alluqul kudratil abdi biha, dan dari segi bertakluk kudrat hamba dengan perbuatan itu, yuqalu laha, dikatakan dia, iaitu hadithatun muktasabatun. Dia hadithah muktasabah. Tadi hadithah makhlukah, ini hadithah muktasabah. Fakullun, maka setiap bukan, kena baca idhafah. Fakullu muktasabin makhlukun, maka setiap yang diusahakan itu, iaitu tetap dia itu makhluk dicipta oleh Tuhan. La aks, tidak sebaliknya. La aksu, tidak sebaliknya. Mana? Walaisa kullu makhlukin muktasabun. Betul tak? Betul lah. Sebab apa? Bila sebut dari segi apa ni? Setiap yang muktasab itu makhluk. Tapi bukan setiap makhluk itu muktasab. Jadi makhluk, memang makhluk belaka perbuatan hamba. Tapi muktasab, bukan semua makhluk itu muktasab. Bukan semua yang dibuat itu muktasab. Kerana yang muktasab itu hanya ikhtiari saja. Okay. Walamma kana, dan tatkala adalah zuhukur ruhil maktul, hilangnya roh orang yang kena bunuh. Tatkala hilangnya roh orang yang kena bunuh, nasyian an harakati yadi qatili, itu lahir berlaku dengan sebab gerak tangan pembunuh, al-maksubati lahu, yang diusahakan oleh pembunuh. Kerana sebab itu ukhidha bil qatli, maka dia itu dihukum dengan sebab pembunuhan. Sebab itulah
Sebab apa dihukum balas kisos ataupun kenakan diat? Sebab hilangnya nyawa orang kena bunuh tu disebabkan oleh gerak tangan pembunuh yang diusaha olehnya. Kerana itu ukhidha bil qatli wa in kanat harakatuhu makhluqatan lillah. Walaupun harakat geraknya itu sebenarnya ciptaan Tuhan juga. Tapi balasan itu dihukum kerana atas dasar usaha. Kerana dia nisbah pada perbuatannya. Dia yang mengusahakan. Ya, habis. Bila wasitatin, tanpa ada perantara. Situlah. Kita berhentilah kat bila wasitatin. Kita berhenti situ untuk malam ni. Ada soalan nak tanya? Ada kalau ada tu tanya semula lah tu. Sekadar tu saja untuk malam ni. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.